Alright, kita boleh mula. Soalan nombor 1 Ni soalan daripada partial question. Kalau kita tengok kat sini suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Lajunya adalah V meter per saat. Diberi oleh V laju 8 tambah 10 T tolak 3 T kuasa 2, di mana T ialah masa dalam saat selepas melalui O. Zarah itu berhenti seketika di suatu titik A. Alright. So, cari pecutan dalam meter per saat bagi zarah itu di A. Okey, so apa kita kena buat kat sini? Kita cari dulu pada peringkat awal ni, our V, soalan kita tadi tu. Soalan sikit. Okay, so our V itu adalah 8 tambah 10 T tolak 3 T kuasa 2. Okay, so pada peringkat awal ni zarah itu berhenti seketika di suatu titik A. Okay, tengok soalan ni guys. Okay, di mana apabila V itu sama dengan 0, kita punya masa tu berapa? Time dia dapat tak? Okay, so 0 8 tambah 10 T tolak 3 T kuasa 2. Cikgu lebih suka yang ini positif Cikgu suka macam ni lah actually susun balik tak ada masalah. Kalau tak nak susun pun tak apa. Okay, so kita ada factorize. Factorize kita ni jadi 3 T tambah 2 dengan T tolak 4. Okay, masa yang pertama ini adalah negatif 2 per 3. So ini tak valid so we cannot use this. Okay, so T kita yang kedua itu adalah 4. Baik, ke sini pula macam mana expedition ini. Okay, tekan sikit. Cikgu kena buat center apa ni, kecil sikit kot. Okay, so nampak so kita dapat macam ni. So T sama dengan 4. Next, kita cari A daripada V ni. A ni kita kena buat pembezaan Okay, daripada V kepada A tu kita kena buat pembezaan, differentiation Okay, iaitu dV dt. Okay, so jadi pembezaan 8 kosong. Lepas tu 10T jadi 10. Okay, and then negatif 3T kuasa 2 sama dengan negatif 6T. Alright. Okay, soalan dia kata kat sini pecutan dalam bagi zarah itu, dia start pecut. Okay, dia start nak pecut pada waktu di titik A. So kita ambil T4 ni daripada laju kita. Okay, kita masuk kat dalam. Kita dapat berapa? Itu je. Okay, so jadi apa? Okay, itu istilah dia lah. So jadi A sama dengan 10 tolak 6 darab 4 apa? Negatif 14 meter per saat negatif. Okay, ingat kena taruh ni kalau tak taruh ni tolak markah jatuh. Okay, itu soalan. Okay, soalan A. Right, next. Settle okay, soalan B. Laju maksimum dalam meter per saat bagi zarah itu. Okay, laju maksimum dalam soalan B mana? Okay, soalan B dia kata laju maksimum dalam meter per saat bagi zarah itu. Soalan sikit nampak lah. Okay, so jadi kita kena letakkan A kita sama dengan 0 dulu. Cari T. Okay, so maknanya this part kita jadikan A kita sama dengan 0, and then kita cari apa dia punya nilai T, and then T ni masuk dalam V. Okay, kena faham So A tu sama dengan 0,
T tu apa, and then T tu dapat T90 tu kita masukkan dalam V. Okay, so A tu kalau kita sama dengan kosong pada peringkat awal tadi, A kita itu adalah sama dengan negatif 6T tambah 10 daripada function yang kita buat differentiation V tadi. Okay, so A tu sama dengan kosong. Okay, negatif 6T tambah 10, kita akan dapat lebih kurang T kita itu adalah, pindah negatif 10, okay, 10 per 6 atau 5 per 3. Okay, buat dulu lah. Alright, and then next, gunakan T kita ni 5 per 3. Okay, this T kita akan masukkan dalam V kita tadi. Okay, apa V kita tadi tu? Okay, apa tadi? Negatif apa? Negatif 3T kuasa 2 tambah 10T tambah tadi apa? 8. Okay, so kita gunakan V kita ni dapatkan V maksimum. Okay, I call this, nak dapatkan V maksimum, kita boleh buat sini V maksimum yang halaju, V max. Okay, boleh buat tulis macam ni. Okay, so kita gantikan T 5 per 3 kuasa 2 tambah 10 darab 5 per 3 tambah 8. Okay, kita guna kalkulator, kira negatif 3 kurungan 5 per 3. Okay, tutup kurungan, sorry, not there, but here, kuasa 2 betul, tambah 10 dalam kurungan 5 per 3. So siapa ada kalkulator ni je senang sikit lah kot. Okay, tambah 8. So kita akan dapat 49 per 3 atau dalam bentuk pecahan perpuluhan 16.333. Boleh? Tak ada masalah. 16.333 meter per saat. Okay, habis Salin, take note ataupun nanti boleh tengok rakaman video lah. Okay, ni soalan B. Okay, good. Okay, soalan C macam mana? Okay, ni yang cerita pasal jarak jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh Zahra itu dalam 7 saat pertama. Okay, ada dua cara kita nak buat soalan C ni. Sama ada kita lukis graf, kita lukis graf V halaju, and then kita cari kawasan lorek di bawah graf. Di mana cikgu tunjuk dalam WhatsApp semalam tu, boleh. Atau kita buat jadual, bagi nampak clear sikit, buat jadual. Jadual tu macam mana? Okey, untuk soalan C tu, sebab dia mention tadi 7 saat pertama, so buat jadual di mana jadual itu adalah untuk sasaran dengan masa. Okey, sasaran dengan masa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lebih kurang S, so start with T dulu, masa T and S. Okay, T is our time from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, another one sampai 7. Betul? Sampai 7 kan? Dia kata ni kan sampai 7, right? Okay, buatlah jadual macam ni. Tak cantik jadual cikgu. Okay, bagi kita nampak clear sikit. Lebih kurang kita buatlah cantik. Okay, so S yang kita tahu juga. From S kita kena dapat daripada fungsi V. Kita cari S dulu. Cari S dulu. Okay, kita kena cari S dulu. Okay, daripada fungsi halaju kita tadi, V sama dengan apa ni? Negatif 3T kuasa 2 tambah 10T tambah 8. Okay, daripada V ni kita kena cari dulu S, which kita kena buat pengambilan di reverse. Okay, good. So negatif 3T kuasa 2 tambah 10T tambah 8. Tunjuk ni dulu. Okay, ni cara dia. DT per DT kena ada D. And then kita buat pengambilan negatif 3T kuasa 3 per 3. Betul ni this is your kemahiran lah. Kuasa 2. And then 8T tambah C. Kita kecilkan lagi. Negatif 3 ni dah tak ada. Okay, 3 dah tak ada.
Tinggal T kuasa 3 tambah ni jadi 5 T kuasa 2 tambah 8 T tambah C. Okay, so logically C ni kosong lah. Okay, tapi kena tunjukkan ni kena tunjukkan yang apabila T sama dengan kosong, S sama dengan kosong dan C sama dengan kosong. Kena tunjuk ni. Ni kena tunjukkan, ni syarat dia ni. Kalau you tak tunjukkan, then you automatically tulis macam ni, bahawa S kita negatif T kuasa 3 tambah 5 T kuasa 2 tambah 8 T. Okay, tolak satu markah. Ni kena tunjukkan. Ini syarat dia lah. Okay, logically for sasaran, apabila T sama kosong, S sama dengan kosong. Okay, and then C pun sama dengan kosong lah. Directly lah. Okay, so kita gunakan negatif 3T ni. Okay, kita gunakan S sama dengan negatif T kuasa 3 tambah 5 T kuasa 2 tambah 8 T ni. Kita masuk dalam jadual kita, bagi nampak clear sikit lah, bukan apa. Okay, macam mana dia jadual kita? Kalau S sama dengan kosong, S sama kosong, T sama kosong, sorry, S is kosong. Betul? Okay, kalau T sama dengan 1, kita boleh buat calculator macam ni. Okay, kita letakkan function tu dulu. Negatif, sekejap negatif, kita buat terus 1 and then kuasa 3, betul? Tambah, sorry kat situ pula. Okay, ke bawah, tambah 5 and then 1 kuasa 2, ikut function ni ikut function ni kuasa 2 tambah lagi 8 darab dengan 1 T lah So kita akan dapat 12. So maknanya pergerakan dia sekarang ni, dia pergi ke kanan dulu. Okay, kosong dan 12. Okay, masa T1 saat pertama dia berada di kedudukan yang ke-12. Okay, yang kedua, T yang kedua, guna calculator you guys tu, you just ganti macam ni saja pun tak apa. Siapa ada calculator macam cikgu ni, okay, lagi senang. Okay, 2. Okay, ini cara cikgu lah. Okay, I don't know how, macam mana you guys guna calculator you guys. Okay, jadi apa? Sama dengan 28. Betul? Okay, yang tiga apa? Anis? 42. Nak cepatkan keadaan 42. Lepas tu? 48. And then 48. Next? Oh, 40. Dipatah balik. Okay, dipatah balik. 40. Okay, 6. 12. And then? Negatif 42. Dia dah ke arah kiri pula. Okay, so imagine Now sekarang ni paling maksimum dia T sama dengan 4 Okay, kalau tengok sini, paling maksimum dia boleh pergi T tu, masa dia adalah jarak, masa dia T4, jarak dia paling jauh dia pergi 48 ke kanan. Okay, buktinya apabila V equals to 0, ni nampak tak? Laju paling apa ni? Sorry, okay, kat sini laju dia kosong kat sini, T dia berapa? T dia 4. Itu maksudnya jarak yang paling maksimum T sama dengan 4 ialah 48. Okay, so kalau you bayangkan macam mana pergerakan dia ni, cikgu padam dulu, cikgu bagi clear sikit macam mana pergerakan dia ni. Okay guys, kita tengok kita bermula kat kosong. Okay, ini kosong. Okay, ini garis perjalanan kita. Okay, bayangkan padam dulu atas ni. Okay, and then kita buat pergerakan mula pada T1 dia berada di kedudukan 12 meter. Kan? Betul? And then pada T2 28, pada T3 42, and then pada last maksimum jarak dia yang boleh pergi pada masa yang keempat iaitu 48 meter. Okay, you imagine macam mana dia pergerakan dia tu. Dari O gerak, and then 48 tu paling maksimum dia pergi. Kemudian nampak tak? Masa kelima tu jadi apa?
40. Dia patah balik. And then 12. And then suddenly negative 42. Maksudnya apa? Maksudnya dia patah balik pada kosong. At what time cikgu tak tahu kosong tu. Tetapi and then suddenly dia jatuh kepada T yang ke-7. Cikgu concentrate dengan ini T yang ke-7 adalah negatif 42 negatif 42 meter. Faham tak? Daripada kosong ni, okey. Sini 42 meter. Okey, sekarang ni kita tengok, kita buat kira berapa jumlah jarak daripada T kosong ni asalan. Okey, sampai T4 berapa jumlah jarak? 48 kan? Okey, itu setakat itu 48. Itu kat sini 48. Okey, arah sinilah 48. Kemudian dia sampai sini 40 meter, dia patah balik. Okey, jarak kat sini sampai asalan berapa? 48. Betul 48. Okey, daripada O dia jumpa balik O. O tu tidak tak tahu berapa. Okey. And then daripada O tu asalan tu dia pergi ke 42. Berapa jarak tu? Negatif 42. Berapa jarak tu? 42 lah. Okey, so itu 42 meter. Okey, jarak tak boleh negatif. Cikgu taruh negatif lah kat sini. Tapi kedudukannya negatif 42. Jumlah jarak tu kita tak boleh taruh negatif So jumlah jarak ni jadi apa? 48. Okey, tulis kat sini boleh So jumlah jarak itu akan jadi 48 yang pertama. Yang kedua 48 ikut ni tambah 48. Dan thus dia pergi ke masa yang ke-7 dia akan jadi tambah 42. Okey. So berapa jumlah tu? You kira sendirilah. Boleh? 100? Ya, 138 meter. Jangan lupa tulis M ke atau meter. Okey. So ini kalau you guys nak lukis secara diagram baru nampak clear sikit. Okey. So berapa jumlah jarak yang dia dah pergi. Okey, ini kita dah selesai untuk jumlah jarak. Okey, nak salin boleh ambil take note ke apa ke. Okay, tak apalah, nanti you boleh tengoklah video cikgu. Okey. Video cikgu akan pamerkan. Okey, so jadi untuk latihan 1 settle, kita pergi ke latihan yang kedua pula Okey, sama juga. Okey, cuma ada konsep kat sini. Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dengan keadaan halaju awal. Okey, ingat kalau halaju awal dia punya T tu sama dengan kosong. Halaju untuk V V Okey, so jadi okey, jadi pecutan A meter S negatif 2 diberi oleh A sama dengan 8 tolak 2T dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas melalui titik tetap O. Okay, you can read in English if you want to. Cari halaju maksimum. Halaju maksimum dalam meter per saat darah itu. Okay, so again, so kita perlukan A. Okay, kita perlukan A untuk soalan 2 ni. Okey, 2A kita ni, apa yang kita perlukan ialah A kita tu ialah 8 tolak 2T. Kita perlu masa kat pecutan kita ni, iaitu apabila O 8 tolak 2T, okay, A tu kena samakan dengan kosong. And then masa dia adalah T sama dengan, carilah pindah sini pindah sana, T tu sama dengan 4. Okey, masa ini kita masukkan dalam V kita untuk dapat halaju maksimum macam tadi lah. Okey, untuk dapatkan halaju maksimum, iaitu pertama kita kena cari dulu V daripada okey, pengamiran A dt. Okay, so our A is now 8 tolak 2T. Okay, so kita buat pengamiran pada 8 tolak 2T terhadap T. Okay, so what is the pengamiran function for this? Dia akan jadi 8T tolak 2T kuasa 2 per 2 tambah C.
Okay, ini you punya V lah. Setakat inilah. Okay, buat masa ni lah. Okay, jadi yang mana kita boleh kecilkan, kita cuba kecilkan. Okay, so our V should get is 8 T tolak T kuasa 2 tambah C. Again, yang C ni kita kena cari. Okay, so C ni sama dengan apa? Daripada soalan you guys tu, hal laju awal. Okay, maksudnya apabila T sama dengan kosong, V tu sama dengan negatif 15. Okay, so you should do something like this. Apabila T tu sama dengan T tu sama dengan kosong, V kita tu akan sama dengan negatif 15. Okay, so our C is negatif 15 lah. So maknanya kita punya fungsi hal laju kita dia akan dapat 8T tolak T kuasa 2 tolak 15. Okay, now, so apakah maksimum? Okay, maksimum hal laju. So I will say something like this lah. V max. Okay, so kita letakkan 8 4 tolak 4 kuasa 2 tolak 15. Okay, mana laju dapat 4 ni? Daripada pecutan tadi A0 tadi. Okay, daripada mana? Daripada pecutan tadi A0 kita ni tadi. Okay, so we use this. T sama dengan 4. Masukkan dalam function kita. Okay, so just to remind you guys. Kita masukkan dalam T kita. Jadi kita akan dapat V maksimum kita. Berapa kita ni? 1 Okay, so 1. Jangan lupa unit apa? Right, boleh? Okay, so you have this lah. Okay, so this is question A. Okay, question B. Right, B. Okay, another one. B. Okay, masa dalam saat apabila zarah tersebut menukar arah gerakannya. Okay, menukar arah gerakannya apabila V itu adalah sama dengan kosong, you cari T. Cari T dia berapa? Okay, itu masa dia akan kita dapat tahu dia tukar arah gerakan. Okay, faham tak maksudnya? Okay, macam okay, tapi kita cari dulu. Contoh bahagian V kita ni kita gunakan fungsi ni iaitu okay, soalan B bawah ni So V sama dengan 8T tolak T kuasa 2 tolak 15, di mana V kita tu sama dengan kosong. Okey, apakah T kita? V sama kosong, T tu itulah masa gerakan dia bertukar arah. Okey, dia akan bertukar. Tulis note sikit dia akan bertukar arah. Okey, 0 8T tolak T kuasa 2 tolak 15. So ni awak kena buat sedikit. Tolak 15 ke tambah 15 something wrong here. Betul Betul Okey, kita susun balik lah. Cepat cikgu clear sikit. Okey, T kuasa 2 tambah 8T tolak 15. Cikgu lebih suka dalam keadaan kuasa 2 tu positif. Senang nak buat pemfaktoran secara manual lah actually. Okey, tambah 15. Okey. And then so manually kita akan dapat ini T tolak 3 T tolak 5. Okey. So masa yang dia akan bertukar arah ialah pada masa T sama dengan 3 atau T sama dengan 5. Okey, take note lah. That's your answer. Ada dua jawapan. Okey, tukar arah. Okey, so jadi harap faham Okey, so jadi next one. Next question. Nanti kita tengok macam mana Okay. So B settle. Soalan C. Okay, soalan C pun dia minta apa tu? Jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu dalam 5 saat pertama. Okay, seperti mana cikgu mention tadi, sama ada you guys nak cari guna kaedah pengamiran cari luas di bawah lengkuk bagi V. Okay, seperti mana cikgu tunjukkan semalam dalam WhatsApp tu ada contohkan macam mana cari jarak, atau kita guna jadual. I think jadual lebih mudah actually, lagi nampak clear. Okay, so kita buat jadual seperti ini. Okay, buat cantik-cantik lah.
1, 2, 3, 4 and okay, sampai mana ni? T dengan kita perlukan S. From 0, 1, 2, 3 and 4 and 5 masa. Sebab dia kata 5 saat pertama, betul? Tapi sebelum itu kita kena cari dulu kita punya fungsi sasaran kita. Okey, fungsi sasaran kita itu adalah dari kita punya V kita tadi, pengamiran. Okey, iaitu fungsi sasaran kita kena bagi buat pengamiran terhadap V dt, iaitu S pengamiran 8T tolak T kuasa 2 tolak 15 dt. Okey, buat pengamiran 8T jadi 8T kuasa 2 per 2 tolak T kuasa 3 per 3 tolak 15T tambah C. Okey, ada moment here kita dapat sasaran kita, fungsi dia ini. Okey, kita boleh kecilkan lagi, yang mana kita boleh kecilkan, and then S sama dengan 4T kuasa 2 tolak T 3 per 3 tambah 15T. C itu kosong. Tapi jangan lupa letak statement apabila T itu sama dengan kosong, kita punya S pun sama dengan kosong. Logik je lah. Okey, dan C juga sama dengan kosong. Statement ni kena letak sebelum cikgu tulis yang ini. Sepatutnya. Okey, so statement ni kena letak. Okey, alright. So kalau tak tulis ini, tolak satu markah. Itu problemnya. Okey, so our function of sasaran is 4T kuasa 2 tolak, cikgu tersilap ni sebab function yang sebenarnya adalah, betul 4T kuasa 2 kan. Tolak, yes. Ni tak nampak dia tolak ni jadi positif. Patut juga macam lain macam je. Okay, good. So sama-sama Okay, jadi gunakan kita punya S ini, letak dalam jadual kita. Apabila T sama dengan kosong, S sama dengan kosong. Boleh? Okay, apabila T sama dengan 1, S kita sama dengan apa? Tak betul. Cuba kira. Cuba you guys kira berapa tu. Senang cerita, function tu you letak kat calculator dulu. Jadi senang. Iaitu 4 darab 1 kuasa 2 tolak dalam bentuk macam ini 1 kurungan kuasa 3 turun bawah 3 then tolak lagi 15 dalam kurungan 1. Okay, ikut function kita tu lah. Okay, so 4T, betul tengok saya lagi, takut salah. 4T kuasa 2 okay, tolak 1 kuasa 3 per 3 tolak 15 kuasa 1. Okay, kita dapat apa? Negatif 34 per 3. Betul okay, kalau confuse dengan pecahan, letak dalam perpuluhan pun boleh, tak apa. Negatif 11.33. Tak apalah. Negatif 11.33. Okay, alright, so next, apabila T itu sama dengan 2. Okey, apabila T itu pula sama dengan 2, macam mana? Okey, function kita tadi jangan padam. Dalam calculator kita tu, kita ganti je yang nilai kita nak ganti tu. Macam satu tu jadikan apa? 2. Okay, supaya kita cepat peniraan Ini cara cikgu lah. Kita buat sini. Okey, 2. Okey, ni 2. Okey, so kita akan dapat apa tu? Negatif 50 per 3 atau dalam perpuluhan negatif 16.67. Okey, tak apa, kita buat sama-sama. Negatif 16.67. Okey, kalau 3 macam mana 3? Okey, negatif 18. Okey, good. Negatif 18. Okey, next. Jadi negatif 16.67 lah kan? Betul tak? Negatif 16.67. Nampak tak dia macam ke arah kiri, negatif 18 paling jauh dia pergi, dia patah balik. Perasan tak? Kan? Great. Yang kelima jadi apa? Masa yang kelima. Betul kan? 52 per 3 sama dengan berapa? 17.33, betul tak? Yes, sorry. Kita silap. Cikgu dah buat pinggiran juga sebenarnya.
sambil ni negatif 17.33, bukan di 16.3. Dia macam patah balik. 17.33, betul Okey, yang kelima jadi apa? Kalau masih kelima. Okey, negatif 16.67. Okey, so maknanya apa maksudnya ni? Kalau you kaji pergerakan dia ni, ni cikgu nak terangkan Kalau kita kaji pergerakan ni pada ni, okey. Jadi pergerakan kita ni dia banyak daripada kiri. Ke kiri dulu. Okey, so dia asalan when ini asalan kita O. Pada T sama dengan kosong, memang sasarannya kosong lah. Betul? And then suddenly dia pergi ke arah kiri. Sebab pada masa pertama dia akan pergi ke kedudukan negatif 11.33. And seterusnya, ini masa yang pertama. Masa yang kedua dia akan pergi ke kedudukan negatif 16.67. And then negatif 18 untuk masa yang ketiga. Masa ketiga negatif 18 kedudukannya tu. And then kebetulan arah kedudukan dia bertukar pada masa ketiga seperti mana soalan kita dah tahu kat sini. Soalan B tadi, arah kedudukan dia bertukar arah pada masa ketiga. Daripada soalan B tadi kita dah tahu. Dia bertukar arah pada masa ketiga. Jadi pergerakan kita tu akan jadi lebih kurang macam ini. And then dia patah balik. Patah balik pada masa keempat sampai round here. Ini masa yang keempat iaitu negatif 17.33. Betul? And then dia stop at masa yang kelima di sini. Masa yang kelima 16.67. Dia patah balik kedudukan dia 16.67. Masa kelima. Perasan tak? Mungkin tak clear kat sini, terpadam ini. So masa yang kelima kat situ pula. Alright, so jadi berapa jarak perjalanan dia dah pergi? Pada peringkat awal tu kita punya perjalanan pergerakan kita yang pertama sebelum dia bertukar arah itu ada 18. Jarak dia 18, betul? Sekarang ni dia patah balik tu sampai masa kelima. Ini berapa jarak dia? Tengok tahu. Berapa jarak dia? Tolak kan? 18 tolak 16.67 kan? Berapa jarak dia? 1.33. Alright. So maknanya jumlah jarak dia itu akan dapat 18. Dia pergi ke kiri. And then at T3 tu 18 meter tu dia patah balik ke kanan. Patah balik ke kanan ke arah masa kelima 16.67. Beza antara 18, negatif 18 dan negatif 667, jarak tu adalah 1.33. So kita jumlahkan mereka. So jawapannya adalah 19.33 meter. Itu caranya lah. Buat jadual lebih nampak sikit lah. Ada orang suka dia gunakan kaedah pengamiran cari luas di bawah lengkung vektor. Itu bagi I think better buat jadual lah actually. Boleh? Ini soalan C. Jom tengok untuk soalan apa lagi? Ada lagi soalan Kita pergi ke soalan nombor 3 pula. Ini tahun 2014 Suatu zarah bergerak di sepanjang suatu garis lurus dan melalui satu titik tetap O. Lajunya V meter per saat diberi oleh VPT square plus QT dengan keadaan P dan Q ialah pemalar dan T ialah masa dalam saat. Selepas melalui O. Jadi diberi bahawa zarah tersebut berhenti seketika apabila T sama dengan 5. Berhenti seketika apabila T itu sama dengan 5. Apa maksud itu? V sama dengan kosong, betul?
T sama dengan 5. Itu maksudnya the first statement tu. Betul? Betul? Dan pecutannya ialah A negatif 4 apabila T sama dengan 2. Okey, soalan A, cari nilai P dan Q. Apa you nak buat? Okay, any ideas? Okay, any idea? Okay, never mind. Do this together. Sebelum kita habis masa. So, jadi V kita okay, soalan nombor 3A. Tak nampak 3A. Okay, so jadi V kita itu sama dengan apa tadi? T kuasa 2 P T kuasa 2 tambah QT. Betul? Alright. So, masukkan statement tadi. Okay, V sama dengan 0, T sama dengan 5. So, 0 P 5 kuasa 2 tambah Q 5. Okay, kemas kinikan dia. Jadi 25P tambah 5Q. Okay, so ini kita punya persamaan yang pertama. Itu lah. Okay, yang kedua kita nak gunakan statement ni pula. Tu kena cari A dia dulu. Okay, so A tu daripada A kita kena buat pembezaan V terhadap T. Betul? So, jadi apa kat sini? 2PT tambah Q. Membezakan QT, hilang T macam pemalar. Okay? Q tu ada 2 darab, okay? Hilangkan T lah. Okay, so 2 pergi depan, yang ni 2 pergi depan, darab P, 2 tolak 1, T kuasa 1 lah. From this. Okay, and then kita masukkan statement tadi apa? A negatif 4, T sama dengan 2. Okay, masukkan. A negatif 4, P sama dengan 2. So, negatif 4, 2, P, tadi apa? 2 2, P sama dengan 2. Ok, 2 tambah Q. So, negatif 4 sama dengan 4P tambah Q. Ok, 4P tambah Q. Jadi, next, ini adalah persamaan yang kedua. Okay, apa next step? Gunakan 2 ini buat kaedah persamaan serentak. So, I hope you know how to do the persamaan serentak. Okay, the next step is kaedah persamaan serentak. Okay, do this. Okay, with these two function, which is kosong. Okay, with kosong. Tadi apa? 25P tambah 5Q. Ini persamaan yang pertama. Dan negatif 4 sama dengan 4P tambah Q. Ini persamaan yang kedua. Guna kaedah persamaan serentak lah. Dapat apa benda P dan Q? Dapat tak? Belum? Okay, cuba. How to get the value of P and Q? Just using these two function. Okay, selepas kita bentukkan daripada V and then daripada Q. Macam mana buat? Your own cara lah. Jadi dua kaedah. Gantian atau guna kaedah penghapusan. Kalau cikgu gunakan kaedah penghapusan, seleloknya cikgu darab function yang kedua tu. Okay, function yang kedua ni kita darabkan dengan 5. Okay, darabkan dengan 5. Dia akan jadi, kalau darab dengan 5, dia akan jadi negatif 20 tambah 20P tambah pula, sama dengan ini cara penghapusan. 20P tambah 5Q. Okey, persamaan kedua itu akan jadi seperti ini. Okey. And then apa kita buat? Satu tolak dengan 2.
Satu. Next step is 1 tolakkan dengan 2. Persamaan 1 tolakkan dengan persamaan 2 yang kita baru darab dengan 5 tadi. Okay, so 0 tolak 20, dia akan dapat positif 20. Okay, and then 25 tolak P, dia akan dapat 5P. Okay, and then 5Q tolak 5Q, kosong. So your P will become 4. Betul? Selepas 1 tolak dengan persamaan, okay, katakan ni persamaan 3 lah ya. Nanti confuse pula. 2 ini 2 juga. So katakan persamaan 3. Okay, 1 tolak dengan persamaan 3. Okay, 1 tolak dengan persamaan 3. Okay, selepas kita buat penolakan 1 dengan persamaan 3, kita tolak ya. 1 dengan persamaan 3, dia akan jadi 20 sama dengan 5P. So P kita itu sama dengan 4. Okay, and then apabila P itu sama dengan 4, Q sama dengan apa pula? Okay, ambil mana-mana function, 1 atau 2. Kalau boleh, ambil yang paling senang, kita gantikan P. Itu sajalah. Okay, ambil persamaan 2 pun boleh, iaitu negatif 4 sama dengan 4 darab 4 tambah Q. So Q kita, kalau kita ikutkan tepat pengiraan, 16 pindah tolak negatif 20. Okay, so our answer 4P, P sama dengan 4 dengan Q sama dengan negatif 20. Alright, so far persamaan serentak, so easy actually untuk kaedah ini, you pun dah belajar. Okay, next, soalan B. Julat bagi nilai T apabila zarah bergerak ke kiri. Ini untuk V kita. Okay, julat. Okay, untuk soalan B, julat bagi nilai T apabila zarah itu bergerak ke kiri. Pergerakan dia ke kiri maknanya less than 0. Sebab dia bergerak kiri. Ingat kiri tu kalau dia bergerak negatif kalau kanan positif. Okay, itu kanan. Okay, so kita ada kiri pergerakan dan kanan pergerakan. So ada masa zarah tu bergerak ke kiri dulu. Okay, ada masa tu ke kanan dulu. It depends berapa masa pergerakan dia. Okay, so jadi V less than 0 So gunakan V kita tadi dan kita gantikan terus P dengan Q. Tadi V kita bentuknya macam ni, PT kuasa 2 tambah QT kan? So P dengan Q tu kita gantikan balik dengan apa nilai daripada soalan A tadi, iaitu P kita 4, Q kita negatif 20. Ganti ya. Okay, gantikan. And then kita letak apa maksud dia pergi ke kiri. So kita dapatlah julat dia macam ini, lebih kurang. Okay, so V kita, so kita consider bahagian ni saja. Okay, consider dengan bahagian tu saja. Cuba permudahkan, kita boleh kecilkan lagi ni. Bagi semua dengan 4. Okay, and then we can factorize T tolak 5 less than 0. Betul? So kita kalau ikut kat sini, dia punya ini adalah T sama dengan 0 atau yang ini adalah T sama dengan 5. Okay, so definisi less than 0, kalau kita tengok T kuasa 2 tolak 5T, dia lebih kurang macam ini, from 0 to 5, less than 0. Okay, this is less than 0, above is greater than 0. So kawasan lorekannya berada di sini. So julatnya di antara so jawapan julat dia di antara 0 hingga 5. Bukan yang ini jawapan dia bukan yang ini Okay, jawapannya 0 T hingga 5. That's our final answer. Okay, julat ni kena ingat kalau tunjuk lebih kecil lebih besar, jawapannya lebih kurang macam ni. Okay, bukan yang ini bukan yang ini. Ni kalau sama dengan tak apa. Okay, so jawapannya 0 to 5, in between. Okay, so masa dia lah, dia pergerakannya ke kiri. Jadi okay, faham setakat ni so far, so good. Okay, soalan C pula. Soalan C pun biasanya ending-endingnya jumlah jarak. Jumlah jarak.
Okey, so jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh Zara pada saat kelima. So what must you do? Buatlah table. Okey, buat table and then cari S sasaran. Okey, untuk soalan C kita. Okey, so jadi buatlah table sampai T5. Okay, so T 0, 1, 2, 3 and 4 and 5. Okay, and then S. So S ni kena cari juga. Alright, so S ini adalah fungsi yang kita daripada V tadi. Okay, S you have to do pengamiran terhadap V dt. Okay, so S V kita tadi apa ni? Part T kos 2 ni kan? Okay. Oh, dah habis waktu dah. Tak apalah, kita habiskan dulu. Okay, 20T pengamiran dt. Okay, so what is the pengamiran? It becomes 4T kuasa 3 per 3 tolak 20T kuasa 2 per 2 tambah C. Alright, so kita boleh kecilkan lagi. Our S becomes 4T3 over 3 10. Okay, so letak macam ni apabila cikgu suka buat macam ni. Apabila T sama dengan kosong, S kita pun sama dengan kosong. Oleh itu C kita pun sama dengan kosong. Cukup dengan ayat ini, our function for sesaran tak ada tambah C lah, just this, right? Tambah T tak ada, kosong kan? Okay, so ini saja. So apa you guys buat dengan fungsi sesaran kita ni? Oh, sorry. Masuk dalam jadual. Okay, masukkan dalam jadual kita, iaitu apabila T sama dengan kosong, kira lah sendiri berapa pergerakan itu macam mana. Okay, so masukkan dalam jadual kita ini. So S sama dengan kosong, and so on, 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 and then you totalkan jumlah dia. Boleh? Okay? Oh ya ke? Bukan jumlah Oh lah, cikgu pun tersilap. Sebab itu cikgu perlukan explanation you guys. Okay, kalau saat kelima, alright, you only need, soalan ni tak baca betul lagi cikgu. Dia kata jarak nanti dalam pada saat kelima, yes, bukan jumlah Okay, pada saat kelima you only need masa ini sahaja, and then you tolakkan masa jarak tersebut. Faham tak? Okay, 4 dan 5 cari, masukkan 4. Okay, cuma yang you cari nilai ni, and then you cari nilai ni. Okay, and then you tolakkan. Itu jarak dia. Okay, yang lain tu tak payahlah kot cerita ni. Ini kalau dia cari jumlah, you carilah macam tadi cikgu tunjukkan. Okay, itu soalan 3C. Alright, jawapannya cikgu bagi jawapan 3C. Jawapannya adalah 8 2 per 3. Cubalah. Okay, jawapannya 8 2 per 3 meter. Okay, alright. Okay, untuk soalan nombor 4 ataupun soalan C, soalan C dah, ini soalan C Okay, untuk soalan nombor 4 nanti jawapan cikgu bagi dalam WhatsApp lah. Okay guys, alright, itu tak apalah, you buatlah sendiri soalan nombor 4 Okay, minggu depan cikgu rasa kita dah boleh bincang